Okey, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Terima kasih semua dan juga tahniah kerana dapat bersama dapat bersama dengan saya untuk slot ceramah pendidikan moral sempena pada Minggu Haluan Siswa. Jadi saya ucap tahniah sekali lagi kerana awak memilih UTHM sebagai tempat awak belajar peringkat ijazah sarjana muda untuk jadi untuk itu saya mengambil kesempatan ini ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nik Kamal bin Wah Muhammad, Cik Nik Kamal bin Wah Muhammad. Saya adalah pensyarah di Jabatan Pengajian Islam Pusat Pengajian Umum dan Kurikulum UTHM. Jadi hari ini saya nak sampaikan tajuk ceramah saya tentang menuntut ilmu dan motivasi belajar. Sebagaimana kita ketahui bahawa belajar ini merupakan menuntut ilmu adalah satu kewajipan bagi setiap manusia, kerana tanpa ilmu kita tak boleh menjalani kehidupan kita dengan sempurna sekali. Jadi saya akan menerangkan tentang kepentingan ilmu kepentingan ilmu untuk kita, itu dengan kata-kata daripada kata-kata hikmah yang mengatakan hanya dengan menguasai ilmu seseorang itu boleh mencapai hasrat dan cita-cita yang diimpikan. Jadi dengan ilmu kita dapat mencapai hasrat cita-cita yang kita nak, yang idamkan, yang kita impikan. Mungkin kita bercita-cita untuk menjadi seorang doktor, mungkin kita nak cita-cita menjadi profesor, ataupun kita mungkin nak menjadi Perdana Menteri, kita nak jadi jurutera yang hebat dan sebagainya. Kita kena mempunyai ilmu. Tanpa ilmu semua itu akan menjadi khayalan sahaja, tak ada apa-apa pun. Jadi pentingnya ilmu kepada kita semua. Okey, manusia yang tidak berilmu ibarat pokok yang tidak berbuah. Ada pokok depan rumah besar, pokok mangga besar, tapi tidak berbuah, bermakna dia tidak memberi manfaat apa-apa. Begitu juga manusia, kalau dia hebat macam mana pun, dia handsome ke, dia cantik ke, tapi tak berilmu, tak ada apa-apa pun yang kita boleh manfaatkan daripada seorang manusia seperti itu, manusia yang tidak mempunyai ilmu. Kemudian perjuangan yang disasarkan dalam minda pelajar ialah perjuangan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini satu perjuangan yang besar. Seolah-olah kita di medan perang, di mana kita kena bersungguh-sungguh, kita tak boleh lalai. Dan kalau kita lalai, dia akan memberi kesan yang buruk kepada kita. Jadi dalam perjuangan menuntut ilmu ini kita perlu kepada semangat, kepada kerajinan, keikhlasan, kejujuran, keberanian dan sebagainya lah, untuk berjuang dalam menuntut ilmu. Dan kita kena semat dalam hati kita kata-kata hikmah yang boleh kita renungkan di bawah. Pertama, ilmu boleh menjaga kita, sedangkan harta itu perlu dijaga. Kita kena sedar bahawa kalau kita ada ilmu, ilmu akan jaga kita daripada benda-benda, mungkin benda yang tak baik ke. Sebelum kita melakukan suatu perkara itu, ilmu memberitahu kita bahawa perkara itu adalah baik ataupun buruk. Dan harta ini yang menyusahkan kita juga. Kalau kita ada banyak harta, kita kena jaga harta tersebut. Awak ingat orang yang kaya raya, yang mempunyai jutawan dan sebagainya boleh hidup dengan tenang, boleh tidur dengan tenang seperti mana kita. Kalau kita biasa tidur letak kepala, terus berdengkur, terus tidur. Tetapi harta, kita kena jaga harta, kita tak boleh tidur. Ramai orang kaya, orang tak boleh tidur, takut hartanya hilang, dirompak dan musnah, kebakaran dan sebagainya.
dikhianati oleh orang, jadi harta kita kena jaga. Penat kita nak jaga harta. Tapi kalau kita ada ilmu, ilmu akan menjaga kita. Kemudian orang memiliki ilmu mempunyai ramai kawan. Orang suka, sedangkan pemilik harta ramai musuh. Kalau orang kita ada ilmu, orang suka datang. Ibaratnya ilmu ini seperti kita orang yang berilmu seperti gula, di mana serangga, semut suka datang kepada kita. Tetapi kalau kita punya harta banyak, ramai orang dengki. Orang memusuhi kita. Orang cuba nak merampas kekayaan harta kita dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu akan bertambah jika diamalkan. Ilmu akan bertambah jika diamalkan. Kalau kita amalkan, dia akan bertambah. Kan? Akan berlipat ganda. Kita memberitahu kepada orang, kita share dengan orang, ilmu itu akan bertambah kepada kita. Dan sedangkan harta kalau kita keluarkan, dia makin berkurangan. Kita makin banyak dibelanjakan, makin banyak harta itu akan kurang. Yang keempat ialah pemilik ilmu dihormati, sedangkan pemilik harta dikenali sebagai bakhil. Orang yang bakhil ni tidak disukai oleh orang lah. Kedekut lah apa semua. Tetapi kalau pemilik ilmu dihormati, respect. Orang yang mempunyai ilmu akan disanjung, dihormati, direspect oleh manusia sekelilingnya. Ilmu boleh menerangkan hati, tapi harta boleh mengeraskan hati kita. Okey. Kemudian kita pergi, saya di sini saya nak menceritakan tentang ciri-ciri pelajar yang bermotivasi ataupun cemerlang. Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, mungkin you all semua ini merupakan pelajar-pelajar bermotivasi. Tetapi kalau awak tak ada ciri-ciri ini, awak bukan pelajar bermotivasi. Okey, pertama, kita boleh lihat seorang pelajar yang bermotivasi, yang cemerlang ialah kelihatan ceria dan bersemangat. Kalau pergi kelas, mereka ni bersungguh-sungguh pergi, tak ada, fokus terus. Pagi-pagi, awal-awal pagi, kalau kelas pagi bersemangat untuk pergi ke kelas, rajin. Setiap hari fikir besok tak sabar-sabar nak pergi kuliah dan sebagainya, ataupun nak mengikuti kelas online dan sebagainya. Lebih bersedia. Kat sini kita dapat mengikuti pelajaran dengan mudah apabila kita berceria sangat, bersemangat, gembira, happy kan. Kita akan mudah memahami pelajaran dengan baik. Penampilan berkait rapat dengan minat terhadap sesuatu perkara. Penampilan kita baik, ceria, penampilan yang gembira dan sebagainya lebih cepat akan memberi minat, menunjukkan minat seseorang itu terhadap sesuatu perkara. Kedua, kita pergi kepada sentiasa tekun dan rajin. Ciri pelajar yang cemerlang bermotivasi ialah sentiasa tekun dan rajin. Banyak saya tengok pelajar-pelajar yang rajin. Buat kerja terus buat kerja. Begitu tugasan siap, cepat-cepat siap. Rajin dan usaha adalah tangga kejayaan. Kalau tanpa usaha, tanpa kerajinan, kita tidak akan berjaya. Orang-orang yang rajin, yang hebat, kita tengok mereka ini orang-orang yang rajin bekerja, rajin berusaha, bekerja siang malam, bekerja untuk mendapat kejayaan. Biasanya mereka ini akan menjadi seorang yang berjaya. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu malas, bersifat malas, tak suruh buat tugasan, mereka tak buat tugasan dan sebagainya, biasanya mereka tidak berjaya dengan cemerlang. Kemudian cabaran paling besar bagi pelajar ialah kawan-kawan dan persekitaran. Kawan-kawan juga yang berada di sekitar kita juga, kita kena pastikan kawan-kawan yang rajin juga, yang rajin belajar dan sebagainya. Persekitaran yang ada di sekitar kita tidak boleh melalaikan kita untuk belajar. Sibuk dengan game ke, ada kawan yang suka main game dan sebagainya, ini akan menyebabkan kita tidak tekun, tak fokus kepada pelajaran kita, dan kita malas nak buat kerja. Harus pandai menggunakan masa dan jadual pembelajaran. Orang yang tekun rajin ni biasanya dia ada jadual dia, pagi, petang, malam dan sebagainya, mengikut jadual pembelajaran yang telah ditetapkan oleh mereka. Tinggal sifat malas, berusaha, putus asa dan sebagainya perlu
dihindari oleh seorang pelajar yang bermotivasi, kerana perkataan malas itu akan menyebabkan kita tidak tekun dan rajin dalam belajar. Ketiga, ciri yang ketiga untuk pelajar ciri-ciri pelajar bermotivasi ialah berfikiran positif. Positive thinking. Segala-gala yang baik, yang buruk ke perlu difikir secara positif. Pelajar boleh menentukan sikap dalam mencapai matlamat hidup, iaitu mencapai kejayaan dalam pelajaran dan kehidupan. Kita pelajar sendiri dapat yang boleh menentukan sikap macam mana yang boleh menyebabkan dia boleh mencapai cita-cita dan matlamat hidup dia. Jadi dia fikirkan positif. Pelajar mesti mendorong dirinya dan orang lain untuk melakukan kebaikan dan mengelakkan sifat negatif. Sifat negatif, sifat yang tak baik itu ditinggalkan. Kena more positif, kena positive thinking. Barulah pelajar ini menjadi pelajar yang bermotivasi dan juga pelajar yang cemerlang. Seterusnya ialah yang keempat, yang sentiasa ke hadapan. Sentiasa pelajar mesti berazam untuk menyaingi rakan-rakan sekelas, menjadi best student. Kalau boleh yang terbaik dalam kelas, terbaik dekat universiti, dapat first class, dalam dalam peperiksaan dan sebagainya. Itu menjadi matlamat ke hadapan. Kita jangan menoleh, kita terus ke hadapan. Jangan kita leka ataupun terpengaruh dengan rakan-rakan lain yang malas belajar dan sebagainya. Kalau boleh, kita nak menjadi best student. Begitu hebatnya kita, dan pensyarah akan bangga dengan awak dan juga orang lain akan bangga. Kedua ibu bapa awak pun, your parent juga akan bangga dengan kejayaan awak. Jadi pelajar yang bermotivasi ialah sentiasa ke hadapan. Mereka tak menunggu untuk pergi ke hadapan ke arah yang lebih baik. Kalau boleh, kalau dalam perlombaan, dalam perlombaan lomba lari, racing ke apa, nak nombor satu. Buat macam Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei buat jadi pemain badminton ranking nombor satu. Sebab macam kita tengok Nickel and David tengok berjaya skor menjadi nombor satu. Mereka bermotivasi. Jadi itu kita kena ke hadapan. Dan kelima, sentiasa sabar, cekal dan tabah. Pelajar bermotivasi, dia sabar, cekal dan tabah. Walau apa pun yang terjadi, apa ujian yang dihadapi, susah ke, senang ke, dia tetap tabah. Sabar adalah di antara sifat yang amat dituntut dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menghadapi ujian, walaupun kadang-kadang kita gagal, bukan bermakna kita akan gagal selama-lamanya, tapi jadikan dia sebagai satu semangat, satu motivasi kepada kita untuk kita lebih berjaya, dan kita jangan kita kena tabah dan kita kena sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Okey, kemudian dalam belajar. Kemudian sesungguhnya memperbaiki kelemahan diri. Kalau kita dapat mengesan kegagalan berpunca daripada beberapa kelemahan yang terdapat dalam diri pelajar itu sendiri. Contohnya malas, rendah diri, tidak yakin pada diri sendiri dan tidak boleh melihat kejayaan orang lain. Ini sifat-sifat yang negatif yang perlu dibaiki jika ada pada diri kita. Sebab kalau orang kata sarjana, seorang sarjana, Imam Ghazali mengatakan bahawa untuk kita mengetahui kelemahan kita, sejauh mana baik kita, sebaik mana lemah kita, sebenarnya cermin bagi kita ialah rakan-rakan kita atau sahabat-sahabat kita, orang-orang yang berada di hadapan kita. Kalau orang sebut tentang kelemahan kita, itulah sebenarnya kelemahan kita dan kita perlu baiki kelemahan tersebut. Pelajar ataupun orang yang bermotivasi, yang cemerlang, mereka akan bertindak untuk membaiki diri mereka untuk daripada kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri dia dan menjadi manusia yang lebih baik ataupun orang yang lebih baik ataupun mempunyai sifat-sifat yang baik. Kemudian pelajar yang bermotivasi ialah sentiasa bertanggungjawab. Sikap bertanggungjawab harus ada pada setiap individu.
Orang yang mengabaikan adalah tidak amanah dan tidak mendapat tempat dalam masyarakat, suka menyalah orang lain, dia punya kesan dia. Kalau di universiti, kalau kita belajar, kita apabila diberi tanggungjawab oleh pensyarah ke ataupun dalam kumpulan ke, perlu dilaksanakan dan dilaksanakan. Jangan abaikan. Kerana pelajar yang bermotivasi dia tidak mengabaikan tanggungjawab. Dia akan bawa tanggungjawab amanah yang telah ditetapkan itu dibuat. Kalau disuruh untuk buat tugasan, dapat disiapkan tugasan itu yang terbaik dan tepat pada masanya dia dapat menghantar tugasan tersebut. Jika dalam kumpulan, mereka diberi tugasan tanggungjawab masing-masing, ahli-ahli diberi tanggungjawab dan mereka akan sama-sama selesaikan untuk menjayakan ataupun dapat menyelesaikan tugasan tersebut. Kena ingat sebab ada di kalangan pelajar yang tak bermotivasi lah, saya kira tidak bermotivasi apabila diberi tugasan dalam kumpulan, ada ketua kumpulan report pada saya, ada pelajar ni tak membuat kerja, tak beri komitmen dan sebagainya. Ini tanda-tanda pelajar yang tidak bermotivasi. Kalau kita nak cemerlang, kita kena bertanggungjawab. Ciri yang ke-8 ialah tahu menggunakan potensi diri. Potensi berkait rapat dengan cita-cita, contohnya ahli sains. Contohnya awak ada potensi diri, mempunyai kelebihan dari segi matematik, mempunyai kelebihan dari segi pemikiran dan sebagainya. Jadi gunakan potensi diri ini untuk sebaik-baiknya lah, guna sebaik-baiknya. Gunakanlah kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Dan kalau kita ada kelemahan, kita minta bantuan orang lain. Kemudian seterusnya, ciri yang ke-9 ialah keyakinan diri. Memiliki kepintaran dan kecemerlangan dalam bidang akademik belum menjamin sebarang kejayaan jika tidak ada keyakinan diri terhadap sesuatu yang anda lakukan. Ada di kalangan pelajar yang tidak yakin dengan apa yang dia buat. Dia ragu-ragu, dia tak confident. Boleh buat ke tak boleh buat. Tapi kita kena tanam pelajar yang bermotivasi, yang cemerlang, mereka yakin. Mereka yakin mereka boleh buat. Mereka yakin boleh mendapat kejayaan dan sebagainya. Kalau kita tengok pada gambar ni, kalau orang yang yakin dia berjalan dengan senang aja, melintasi halangan, terus confident. Yang tak confident duduk naik turun untuk cross kita tengok gambar tu sungai dan sebagainya. Seterusnya kita ciri pelajar yang bermotivasi, yang cemerlang, sentiasa berdoa dan bersyukurlah. Begitu rapat dengan agama, kan, bersembahyang dan sebagainya. Saya percaya setiap agama tu dia ada ibadat, cara-cara ibadatnya. Biasanya orang yang beragama ni mereka lebih cemerlang, lebih bermotivasi. So dalam belajar juga perlu kita you all menjadi pelajar yang sentiasa kuat agama, sentiasa berdoa dan bersyukur. Seterusnya saya nak bagi tip lah, ini sebagai tip lah untuk saya share kepada awak semua. Itu tip petua untuk menjadi pelajar cemerlang. Yang pertama, kita kena menghormati ibu bapa. Doa dan restu ibu bapa adalah penting bagi pelajar mencapai kejayaan. Saya percaya setiap agama dia suruh ajarannya banyak menyuruh kita supaya menghormati ibu bapa, respect kepada ibu bapa. Dan kita banyak benda yang kita buat, kita lakukan. Kalau you belajar, you kena dapat restu daripada parent untuk belajar, cakap kepada ibu bapa supaya ibu bapa pun mendoakan kita untuk kita mendapat kejayaan yang cemerlang. Penting menghormati ibu bapa. Ini kena hormat ibu bapa, nak datang belajar, peluk, cium ibu bapa.
dan datang belajar ataupun minta izin pada ibu bapa, kita nak mengikuti kelas dan sebagainya, nak datang ke UTHM ataupun nak pergi belajar mana-mana pun, nak membaca ke apa, kita kena buat baik kepada ibu bapa dan minta ibu bapa berdoa untuk kita. Yang kedua, yakin kepada kebolehan sendiri. Setiap usaha yang dilakukan dengan bersungguh pasti menjanjikan kejayaan. Yakin boleh, seperti mana sebelum ni saya katakan, kalau kita yakin diri kita dan kita akan buat bersungguh-sungguh sesuatu yang perlu kita selesaikan, tugasan ke, belajar ke, apa-apa aktiviti, kita akan yakin dan kita akan rajin dan kita penuh minat untuk membuat kerja tersebut dan akhir sekali dapat menghasilkan satu tugasan yang terbaik ataupun hasil yang terbaik kepada kita. Yang ketiga ialah teknik belajar yang berkesan. Sebagai orang pelajar, untuk cemerlang dia kena ada teknik-teknik belajar yang betul. Ada ni antaranya ialah tumpuan deria dengar dan deria lihat semasa pengajaran, semasa online. Tak adalah buka kamera dalam online, Google Meet ke, Zoom ke, lepas tu tinggal. Itu tak ada kejujuran. Kita tidak ada tumpuan semasa belajar, kuliah dan sebagainya, akan menyebabkan pelajar itu tak cemerlang lah, mundur dalam pelajaran dia. Ulangan rakaman untuk proses ingatan. Kalau kita ulang selalu, itu cara untuk kita mengingati pelajaran kita. Pemilihan masa ulang kaji yang sesuai. Mungkin ada pada masa ada pelajar yang suka bangun tidur awal dan bangun awal pagi untuk mengkaji, untuk study dan sebagainya. Ada pelajar masa dia untuk mengkaji pelajaran waktu petang, waktu malam, tapi yang terbaiklah waktu pagi lah, awal pagi, kerana fikiran kita fresh masa tu. Keempat ialah masa belajar yang singkat tapi berkesan. Jangan terlalu lama. Kita hanya biasanya 20 minit je yang fokus, lepas tu dia akan pergi ke tempat-tempat lain. Kalau kita teringat makanan sedap dah, lapar dah, rasa macam-macam lah, banyak kita akan jadi masa belajar singkat tak apa, yang penting berkesan. Sentiasa mematuhi disiplin pelajar. Ini moral lah, bab moral. Kalau kita pelajar yang bermoral biasanya cemerlang. Memang cemerlang. Pelajar yang bermoral, yang menjaga akhlak dia, moral dia, biasanya impact dia kepada beliau, pelajar tersebut adalah pelajar yang cemerlang. Okey, seterusnya tip yang kita tengok gambar. Okey, discussion juga merupakan amalan yang boleh meningkatkan kecemerlangan dalam belajar. Kalau macam ni tak tahulah, mungkin ada setengah mungkin dia dapat belajar semasa mendengar bunyi muzik, radio dan sebagainya lah. Tapi jaranglah apabila kita mendengar lagu, study, kita dapat belajar dengan berkesan. Okey, seterusnya bercita-cita tinggi. Tip kita, meletakkan matlamat hidup yang tinggi akan mendorong anda untuk melipat ganda usaha mencapai matlamat tersebut. Apabila kita ada target tinggi, matlamat kita tinggi, biasa kita akan terdorong, kita automatik kita akan mendorong kita untuk membuat sesuatu yang terbaik. Okay, kita nak dapat 4 flat dalam subjek yang kita ambil. Jangan letak cukup makan, C ke B ke, letak skor ataupun matlamat yang tinggi. Barulah kita akan atau bercita-cita tinggi dalam nak bekerja kan dan sebagainya, yang mendapat bidang profesional, menjadi jurutera profesional, menjadi doktor, menjadi mungkin kita akan mencapai cita-cita kita itu kerana itu adalah harapan dan juga cita-cita tinggi kita. Kemudian melihat proses belajar dari sudut positif. Jangan anggap proses belajar yang dilakukan sebagai membebankan dan membosankan. Selalu berfikiran positif dalam menangani masalah pembelajaran. Jadi kita kena positif. Proses belajar ni jangan tengok negatif. Walaupun pensyarah kita tak suka,
kita kena buat kita suka, kalau tak pelajaran kita akan bermasalah, sebab sebenarnya di universiti awak nak pilih subjek-subjek, section-section pensyarah. Kalau pensyarah tu ramai, mungkin awak tak boleh pilih pensyarah yang awak suka. Awak akan terima mana-mana pensyarah. Jadi awak suka tak suka, awak kena positif. Kalau tak positif, susahlah awak nak cemerlang dalam pelajaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada belajar berterusan. Cara yang paling baik untuk belajar ialah dengan menyediakan jadual belajar yang mudah diikuti, selesa dan tidak terlalu ketat, sesuai dengan keadaan kita. Mungkin you all dah biasa perkara ni. Jadi pelajar yang cemerlang, mereka punya jadual, supaya kelangsungan, keberterusan belajar tu terus, proses belajar tu terus menerus, tak ada rehat tapi mungkin tidak terlalu selesa lah, So ambil masa untuk belajar, kita fokus untuk belajar, mesti ada jadual yang kita susun yang praktikal lah, untuk sesuai dengan, mungkin antara pelajar dengan pelajar lain berbeza dari segi jadual masing-masing. Okey, seterusnya bijak menguruskan masa. Rasa masa itu amat berharga. Mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, gunakan untuk menimba ilmu. Jadikan semasa berada dalam kelas, semasa online dan sebagainya, fokus kepada kelas, fokus apa yang disampaikan oleh pensyarah. Jangan kita gunakan perkara-perkara yang tidak berfaedah, contohnya main game. Semasa belajar, masa ada kelas, belajar main game. Itu kesukaan lah, kebanyakan pelajar lelaki lah, kan. Pelajar bukan perempuan pun dia ada juga, dia khayal ke, dia apa ke, semua tu mungkin dia khayal benda-benda yang tak berfaedah tu, kan. Jangan menipu diri sendiri. Jadi kita uruskan masa kita dengan cara yang terbaik. Semasa belajar, kita fokus pada belajar. Okey, seterusnya kita pergi kepada petua yang seterusnya untuk kita cemerlang ialah taat kepada perintah agama. Pelajar cemerlang menghayati ajaran agama, membuat kebaikan dan kebajikan, menjaga kebersihan jiwa, fizikal, mental. Biasa berdoa, sentiasa bersyukur, bertaubat, memohon keampunan Tuhan, membuat baik, menghormati dan menyayangi ibu bapa, menghormati guru, rakan sebaya dan orang tua. Itu penting sebab semua ini merupakan arahan ataupun suruhan agama. Jadi taat kepada perintah agama adalah penting bagi pelajar yang cemerlang kerana dia mengarah kepada kita bersifat yang baik, dan orang yang baik biasanya dia cemerlang dalam hidup dia. Kemudian seterusnya ialah berdisiplin, tidak potis sekolah, mematuhi jadual belajar, membuat kerja-kerja rumah, mengikut aktiviti co-curriculum, tidak melakukan aktiviti merokok, mencuri dan bergaduh. Jadi segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti tempat awak belajar ini, di UTHM, awak kena ikut. Apa yang dilarang ataupun ditegah, awak jangan buat. Contohnya menghadiri diri untuk kuliah, awak kena hadirkan kuliah. Macam mana awak hadirkan kuliah? Kalau awak kurang daripada 20%, awak dihalang untuk menduduki peperiksaan akhir. Jadi kuliah, jangan ponting kuliah. Pelajar yang cemerlang, dia sayang untuk tinggal kuliah, dan mematuhi jadual-jadual apa semua, tugasan semua, apa benda perkara yang tidak baik, merokok, mencuri, bergaduh, menejak, semua tidak dibuat oleh pelajar yang cemerlang. Jadi nak pelajar cemerlang mesti berdisiplin, patuh kepada peraturan dan sebagainya. Okey, yang akhir sekali ialah menghormati. Betul yang akhir sekali ialah menghormati guru ataupun pensyarah. Orang yang bertanggungjawab menitiskan ilmu kita harus diberi penghormatan yang sewajarnya. Respect kepada pensyarah. Jangan jadi gaduh dengan pensyarah. Sebab di universiti ni kebanyakan melibatkan markah-markah dengan pensyarah. Pensyarah yang menentukan markah awak. Jadi kalau awak gaduh dengan pensyarah pada waktu itu, waktu awak ambil subjek bersama dia, mungkin markah awak akan
jatuh, mungkin awak gagal dan sebagainya. Sebab universiti, awak perlu menghormati pensyarah, baik dengan pensyarah walaupun you tak suka tapi you kena buat you suka. Kerana markah adalah di tangan pensyarah. Jadi uh, you kena menghormati guru. Pelajar yang cemerlang dia menghormati guru. Dia tak buat masalah kepada pensyarah. Okey. Akhir sekali, untuk akhir sekali cubalah anda tanya diri anda dengan soalan berikut. Siapakah saya sebenarnya di sisi Tuhan, keluarga dan masyarakat? Siapa yang melahirkan saya? Siapakah kedua ibu bapa saya? Adakah saya menjadi harapan kedua ibu bapa saya? Apakah harapan mereka? Apakah cita-cita saya? Okey, itu saja untuk ceramah saya pada hari ini. Terima kasih semua. Saya doakan awak bersemangat, berjaya dalam pengajian awak nanti. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.